kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nur Ain Nadia Syahada, Siti Nur Fatihah, Wan Nur Ain Putri, Wijaya Lakshmi dan Siti Ainul Mardiyah. Secara definisi, kitas semula merupakan sesuatu kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol dan kertas yang telah digunakan bagi penggunaan semula atau fungsi yang lain. Menurut sebuah petikan akhbar berita harian pada tahun 2019, rakyat Malaysia dianggarkan menghasilkan 37,000 tan sisa sampah setiap hari tanpa sedar. Amalan kitas semula seperti menggunakan produk atau bahan yang boleh diperbaharui adalah penting untuk memelihara alam semula jadi yang dikurniakan oleh Tuhan. Kami akan melaksanakan program kempen pembelian barangan terpakai. Pembelian barangan kitas semula ialah pembelian barangan daripada bahan-bahan kitas semula dengan harga yang lebih murah berbanding barangan lain. Amalan kitas semula ialah menggunakan produk atau bahan yang boleh diperbaharui, di mana ia adalah penting untuk memelihara alam semula jadi. 3R merupakan amalan reduce, reuse dan recycle. Reduce ialah mengurangkan, reuse merupakan guna semula dan recycle ialah kitas semula. Kempen ini menekankan amalan kitas semula di mana kitas semula menggunakan bahan terpakai dijadikan bahan yang lain. Sebagai contoh, botol plastik boleh dijadikan sebagai tabung. Raja hendak menunjukkan peratusan kutipan barangan kitas semula mengikut kategori. Kutipan berat barangan kitar semula juga adalah indikator keberkesanan sistem kitar semula. 1. Aliran yang dilaksanakan. Kutipan barangan kitar semula dilakukan pada 10 Disember 2012 sehingga 4 Januari 2013. Raja hendak menunjukkan kertas putih mencatatkan peratusan kutipan paling tinggi dengan 39%, diikuti dengan kertas campuran dengan 30%, kotak atau cardboard 18%, barangan plastik 9% dan tin aluminium 4%. Penemuan kajian menunjukkan berat barangan kitar semula yang dikutip meningkat setiap minggu seperti di dalam jadual 6. Statistik ini dapat membuktikan keberkesanan sistem kitar semula satu aliran yang dilaksanakan. Menurut data yang dikumpul, kita boleh membuat konklusi iaitu tahun demi tahun kadar kitar semula di Malaysia telah menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, kadar kitar semula di Malaysia adalah mencatatkan 30.67%. Berikut merupakan responden yang telah kami terima iaitu sebanyak 24 orang responden yang terdiri daripada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengurangkan pencemaran seperti longkorkan sampah. Manakala, objektif kajian yang kedua ialah menanam rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat supaya bertindak menjaga alam sekitar. Objektif kajian yang ketiga ialah menyampaikan pengetahuan dan kefahaman tentang ancaman yang boleh membawa kemudaratan kehidupan. Objektif kajian yang terakhir pula mewujudkan persekitaran yang lebih sihat, bersih dan selesa untuk didiami. Kempen ini mengetengahkan SDG ke-14 iaitu kehidupan dalam air. Kehidupan dalam air memelihara dan menggunakan secara mampan lautan, laut dan sumber marine untuk pembangunan yang mampan. Sasaran ke-14.1 mengurangkan pencemaran marine. Menjelang tahun 2025, cegah dan kurangkan dengan ketara semua jenis pencemaran marine
khususnya daripada aktiviti berasaskan darat termasuk serpihan marin dan pencemaran nutrien. Yang kedua, SDG ke-15 iaitu kehidupan di darat. Kehidupan di darat melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan lestari ekosistem daratan, mengurus hutan secara mampan, memerangi penggurunan dan menghentikan dan membalikkan degradasi tanah serta menghentikan kehilangan biodiversiti. Sasaran ke-15.1 menjelang 2030 memerangi penggurunan, memulihkan tanah dan tanah yang tercemar termasuk tanah yang terjejas oleh penggurunan, kemarau dan banjir serta berusaha untuk mencapai dunia yang neutral degradasi tanah. Sasaran 15.4 menjelang 2030 pastikan pemeliharaan ekosistem gunung termasuk kepelbagaian biologinya untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam memberikan faedah yang penting untuk pembangunan yang mampan. Jadi, apakah yang awak dapat daripada program yang telah kami laksanakan? Apa yang saya dapat daripada program ni, pertama sekali saya dapat belajar bahawa barangan-barangan di sekeliling kita sebenarnya masih boleh digunakan lagi dengan kaedah yang betul. Contohnya kalau kata macam t-shirt yang dah tak digunakan boleh dijadikan sebagai beg dan sebagainya. Lepas tu kita juga boleh belajar yang barangan-barangan ni pun sebenarnya masih lagi, harga pun masih lagi rendah dan dia masih lagi berharga untuk kita. Okay. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Okay, apa yang awak dapat daripada program yang telah kami laksanakan? Okey, daripada program yang dilaksanakan apabila saya join, saya dapat mengetahui dengan lebih lanjut lah tentang barang terpakai kerana bagi kita sebagai seorang pelajar, kita perlu juga tahu tentang barangan terpakai yang patut kita guna semula. Dan juga barang terpakai ni banyak manfaat kepada kita dan juga kepada orang ramai. Ya. Itu saja. Itu saja. Okey, tahniah dan terima kasih. Sama. Secara keseluruhan, melalui kempen ini, orang ramai telah didedahkan dengan maklumat berkaitan kebaikan dan sisi positif daripada pembelian barangan terpakai. Mereka juga dapat meningkatkan pengetahuan dengan lebih mendalam tentang amalan 3R. Amalan ini bukan sahaja memberi kebaikan kepada individu, tetapi juga kepada ekosistem bumi kita. Apabila semakin ramai mempunyai kesedaran tentang amalan 3R, mereka akan lebih menjaga dan menyayangi bumi serta dapat memahami mengapa pembelian barangan terpakai menjadi sebahagian daripada matlamat murni yang perlu ditanam dalam diri masing-masing. Oleh itu, kita perlulah berusaha menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama.